hari ini kepimpinan UMNO, khususnya Biro Penerangan UMNO, hari ini kena turun ke setiap bahagian memberikan penjelasan. Kenapa kita kena bekerjasama dengan PH dan bukan bekerjasama dengan PN. Orang UMNO ni perlu diberikan kefahaman dulu. Dan seterusnya, kita kena buat lebih banyak lagi talk show ataupun majlis penerangan town hall bersama dengan pimpinan Pakatan Harapan. Biar kedua-dua belah pihak yang sebelum ini dah menjadi musuh berpuluh tahun ni faham apa kelebihan bila mereka bersatu, apa kelebihan bila mereka bekerjasama. This is a win-win situation. Ini sebuah kerajaan perpaduan yang menguntungkan kedua-dua belah pihak. Pihak bukan Melayu untung, pihak Melayu untung. We are going to end racism. Kita akan menang lebih banyak kerusi daripada dulu. Pakatan akan menang lebih banyak kerusi. UMNO akan menang lebih banyak kerusi. Jadi apa benda yang kita nak takut? Ada yang takut, oh nanti jadi macam peristiwa 22 bulan. Come on. Kita pun belajar melalui kesilapan kita. Bila kita kalah tahun 2018. Takkan Pakatan Harapan tak belajar melalui kesilapan mereka bila mereka hanya berkuasa 22 bulan. They also learn from their mistake. Diorang pun belajar daripada kesilapan mereka. Mereka takkan buat kenyataan-kenyataan yang akhirnya boleh menyebabkan kerajaan itu runtuh. Kenyataan yang kononnya dikeluarkan oleh Ngah Komeng itu kenyataan lama. Hari ini takkan Ngah Komeng nak keluar kenyataan macam tu. Dia dah tahu kalau dia keluar kenyataan macam tu, dia tarik sokongan. Contohnya lah, ini cerita lama, dia nak tarik sokongan kalau tak iktiraf UEC. Last kali, kepentingan Cina dalam kerajaan pun dia tak boleh jaga. Lebih buruk kalau puak-puak PAS dengan Bersatu dapat kuasa, dia akan lakukan penawar terpilih ke atas pemimpin DAP macam dulu. Dia kenakan ke atas Syed Saddiq, kenakan ke atas Lim Boon Eng. Tak tengok benda tu berlaku. Mereka pun tak nak benda tu berlaku. Bukan kita pun dah serik dengan Bersatu dengan PAS. Mereka pun tak nak dianiaya oleh Bersatu dan PAS juga. They are going to be much more tolerant after this. Dia orang akan lebih bertolak ansur. Tengok dari segi kabinet pun. Mereka akan lebih bertolak ansur. Jadi sabar. Ada yang risau, oh ini lepas ini akan ada, cepat je dia orang ni, lepas ini akan ada pilihan raya PBT. Ingat UMNO tunggul kayu ke dalam tu? UMNO ada 6 orang menteri tau. PKR ada berapa? 7 8 orang menteri. Habis GRS ada 3 lagi. GRS ada 3. GPS ada 3. GRS pun ada. APCO pun ada. Ramai lagi ada. So apa kita nak takut? Apa kita nak takut? Setiap keputusan. Hari ni Datuk Seri Ibrahim dah kata dah, hari Senin ni salah satu agenda dia nak memastikan menteri ni tak boleh buat kenyataan-kenyataan sesuka hati macam dulu. Semua kenyataan kita dah mencadangkan itu hari supaya ada strategic communication unit ataupun STRATCOM. Maknanya sebelum buat keputusan besar, bincang dulu apa implikasi terhadap keputusan-keputusan yang nak diambil. Jadi bila setiap keputusan besar tu sudah masuk STRATCOM, kalau keputusan tu walaupun kita tahu ianya akan memberikan impact negatif, rakyat akan marah dan sebagainya, setidak-tidaknya kita boleh buat mind conditioning lebih awal. Bila kita buat mind conditioning lebih awal, maka rakyat akan difahamkan. Contohnya dulu masa BN, mereka umum je kita akan pasang AES, mengamuklah orang. Tapi kalau kita explain,
Kita ada beberapa kawasan yang sangat bahaya, banyak kemalangan maut. Terpaksa kita pasang AES ni. Dan sebelum kita pasang AES ni, beberapa kilometer sebelum AES ni, kita beritahu depan ada kamera. Dan dekat lagi, ada lagi satu papan tanda. Dan beberapa papan tanda, baru ada kamera tu. Kita dah beritahu depan tu ada kamera. Kau nak kena bayar RM300 ni. Kau perlahankan. Kalau tak nak perlahankan juga, kau kena bayar RM300, tak apa lagi. Kau kena bayar RM300, tak apa lagi. Takut kau mati kat selekor tu. Tapi kalau dia tak nak pakai otak, dia masih nak langgar, kau bayar je lah AES tu. Yang kau bising pasal apa? Setidak-tidaknya, we already explain to the public. Kita dah jelaskan. Jadi orang boleh faham. Sebelum pasang kamera, depan tu dah beritahu, depan ada kamera, kau langgar juga. Memang bodoh. Tak cakap apa lagi. Tapi kalau kita explain, orang pun tak marah. Ada benda-benda, keputusan yang tak popular, kita kena buat for the betterment of the country. We got to do it. Memang tak popular, tapi kena buat juga. Tapi sebelum kita buat, kita kena buat mind conditioning. Kita explain, kita educate the public. Gunakan media sosial, gunakan media elektronik, gunakan media akhbar-akhbar. Ada lagi esok khabar? Ada lagi. Ruang iklan semua, explain, barulah orang faham. Okey, ada lagi? Okey, Tok minta ulas sikit tu, mengapa dua ketua parti MIC dan MCA tidak tersenarai dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim? Rasanya kita dah explain dah. Kita kena faham bahawa ini adalah kerajaan campuran. Daripada kerajaan campuran ini, UMNO, BN hanya dapat 6 kerusi. Sudah pastilah bila 6 kerusi, MCA hanya ada 2 kerusi, MIC hanya ada 1 kerusi. Kalaupun MCA dan MIC akan berada dalam kerajaan, mungkin setakat level Timbalan Menteri. Sebab susah orang UMNO pun tak bertanding, tak jadi menteri. Orang yang dulu jadi menteri, kita suruh berhenti, dia orang pertama berhenti pun, Datuk Seri Samsul Anwar Nasrallah pun, dia pun tak dapat jadi menteri. Jadi kena faham lah. Betul? Ada juga yang dapat offer jadi menteri, tapi dia tak nak kementerian tu. Dia nak Kementerian Kewangan juga. Jadi macam mana nak buat? Nak tolong macam mana? Kementerian apa ni, kita tak boleh pilih. Ni dah berlaku dulu. Dulu ada seorang Menteri Kewangan kedua, nama dia Husni Anazlah. Husni Anazlah, dia daripada Menteri Kewangan kedua, bukan ada kuasa mutlak. Menteri Kewangan kedua. Masih lagi yang berkuasa Menteri Kewangan pertama. Datuk Seri Najib bagi dia peluang untuk mengetuai satu kementerian secara bersendirian. Jadi menteri penuh. Bukan menteri nombor 2. Jadi menteri KPKT sebab dia di Tambun. Tambun ni banyak kawasan penduduk flat, orang-orang apa dipanggil, peneroka bandar semua sekali kan. So dengan pengalaman yang dia ada, dia boleh menjaga KPKT dengan baik. So bagi jawatan Menteri KPKT, tak nak ambil. Itu yang tiba-tiba norma yang dah dibagi Tan Sri Patut Pencen, tiba-tiba dapat jadi Menteri KPKT. Sebab Husni tolak. Jadi dah ada pengalaman macam tu. Patutnya kalau kita diberikan peluang, ambil sajalah. Betul tak? Jangan demand. Janganlah demand. Bila tak ambil, maka kena cari calon lain. Itu sebab ada yang dapat senator.
dia ambil jadi senator. Kemudian diberikan tanggungjawab yang berat. Contohnya Datuk Seri Dr. Zamri Kadir. Tanggungjawab dia bukan semua orang boleh buat. If we want to send someone to be the foreign minister, we got to make sure that he can speak English fluently. He must have the knowledge. Dan Datuk Seri Zamri Kadir ada knowledge. Orang yang berpengalaman, pernah menjadi menteri besar. Dulu saya kenal dia daripada dia Saudes lagi. Dia ada satu institusi think tank. Memang bab international punya knowledge, polisi apa semua, memang dia tahu. So he is the best man for it. Ada juga orang marah juga. Kena faham lah, berilah keyakinan kepada Presiden Parti. Dia tahu lah apa dia nak buat. Bukan dia pilih orang buta-buta. Bukan dia pilih orang buta-buta. Kalau boleh Dr. Ashraf Wajidi pun dia nak letak dalam kabinet. Tapi nak buat macam mana? Dia dah pakai kuota senator dia. Ini pun ramai orang tanya saya juga, kenapa Ketua Muda tak ada dalam kabinet. Kena faham, dia dah pakai kuota dia. So mungkin dia akan diberikan GLC, dia akan diberikan tempat yang membolehkan dia meneruskan gerak kerja dia untuk menjaga pemuda. Ini kena faham. Bukan senang. Semua orang hari ini mencari Presiden UMNO. Hari semalam saya dengar cerita rumah dia ramai. Hari ini pun walaupun dia meeting pun rumah dia ramai juga. Kat Yayasan Al-Falah tu kan. Okey. Hello. Ya. Din Pago kata UMNO ada prinsip tata kelola yang baik dengan melantik orang yang ada kes mahkamah. Siapa? Din Pago cakap. Dia bagus tadi dah jawab. Okey. Lepas tu dia kata UMNO juga menjual maruah negara semata-mata nak jadi Perdana Menteri. Macam mana? UMNO dia kata lah, UMNO juga menjual maruah negara semata-mata nak jadi Perdana Menteri. Apa benda yang Anwar jual maruah negara? Ya, salah satunya sebab dia melantik Orang Zahid lah. Okay. Dia macam ni lah. Cubalah kita pakai otak sikit. Dia nak kerjasama dengan BN. Kalau BN sokong dia itu hari, maknanya dia kerjasama dengan kleptokrat juga lah. Betul lah. Atau dia kerjasama dengan kelompok yang diselamatkan oleh mereka, diselamatkan oleh Mahathir ketika Mahathir berkuasa, tidak didakwa di mahkamah. Kena faham ni, didakwa di mahkamah bukan bermakna seseorang itu kotor. Tidak didakwa di mahkamah bukan bermakna seseorang itu bersih. Di zaman Law of the Jungle Mahathir dan Muhyiddin, kita lihat contoh macam Datuk Zahid, tak ada kes mahkamah. Tapi bila dia dipanggil oleh Tun Dr. Mahathir, diarahkan untuk bubarkan UMNO, sertai bersatu. Bila dia tak nak, baru ada sampai 87 pertuduhan. Kalau ketika itu dia ikut macam Mustafa Muhammad, dia ikut macam Mas Ermiati, dia ikut macam 16 orang yang melompat menyertai bersatu, ada tak dia kes mahkamah? Boleh kita katakan dia bersih? Itu kita kena faham. Pendakwaan ke atas Datuk Seri Zahid ialah bukan hanya malicious prosecution, pendakwaan berniat jahat, bukan hanya selective prosecution, pendakwaan terpilih, ianya juga ialah politically motivated prosecution, pendakwaan yang bermotifkan politik. Ini jelas, tanpa kompromi. Kita pun minta geng-geng Pakatan Harapan ni, cukuplah, berhentilah main cerita ni. Kalau nak bersama, kita nak pergi jauh ni. Kita bukan nak hanya kerjasama untuk tempoh 5 tahun, lepas 5 tahun nak berperang balik. Kalau ada otak fikir macam ni, jahanam parti kita. Jahanam. Sebab mereka akan start bersaing. Hari ni kita tak perlu bersaing dengan PKR, dengan DAP. We are going to complement each other. Kita nakkan undi, bukan Melayu mereka. Mereka nakkan undi, Melayu kita. So, kita akan kerjasama dan akan win-win situation, akan untung, sama-sama untung.
So apa masalah? Bila kita duduk bersama, dua buah parti besar orang Melayu dengan bukan Melayu, kepentingan Melayu terjaga, kepentingan bukan Melayu juga akan terjaga. Semua orang akan hidup aman damai. Hak istimewa orang Melayu akan dipelihara, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan akan dijaga, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan akan dijaga, kedudukan Raja-Raja Melayu akan dijaga. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah beri jaminan tidak akan ada. Ini antara benda yang pertama ditanya oleh Raja-Raja Melayu. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan bahawa struktur Raja-Raja Melayu tidak akan diganggu-gugat. Kalau ada orang cuba nak runtuhkan institusi diraja, kita UMNO akan pertahankan. Apa nak takut? Kita bukan parti kecil macam Bersatu dulu. Telur mereka dipegang. Tidak. Kita tak begitu. Sama juga dengan PAS. Kita tak begitu. Mereka dulu jadi Pak Turut. We are not going to be like that. Kita akan pastikan bahawa mereka akan hormati apa yang telah dipersetujui dalam kontrak sosial. InsyaAllah. Percaya dengan kita. Kalau sekelak jalan kita gagal menggalas tanggungjawab ini, pilihan raya 2006, pilihan raya ke-16, singkirkan kita. Habis kita. But we are here to serve the rakyat. We are here to stay as the government. Dan kita nak pastikan kerajaan selepas pilihan raya umum 2016 adalah kerajaan yang lebih stabil, lebih kuat dan lebih merangkumi keseluruhan rakyat Malaysia, insyaAllah. Okey, ada lagi? Okey tu, serangan Muhyiddin tadi terhadap kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim tu. Ya. Dia adalah lebih tertumpu kepada serangan kepada Presiden UMNO sebenarnya tu. Dia kecewa kerana Presiden UMNO tak nak muka dia. Kita beritahu dengan Muhyiddin ni, move on lah. UMNO tak nak kau. Yang nak engkau mungkin H2O seorang ya, dengan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. UMNO lain dah serik dah. Itu sebab bila ada kuasa jangan zalim. Bila orang dah maafkan kau, bagi peluang pula kau jadi Perdana Menteri, walaupun parti kau ni lebih kecil daripada parti kita ketika tu. Kita dah bagi jadi Perdana Menteri, janganlah bully kita. Janganlah tahan duit kita. Janganlah sumbat pemimpin kita dalam penjara. Kalau kau nak bunuh kita, takkan kita nak biarkan diri kita ditanam? Punca kita tolak dia kerana kita dianiaya, dibuli, ditikam belakang. Takkanlah kita nak membodohkan diri kita bagi peluang orang macam ni untuk jadi Perdana Menteri lagi sekali. Baik kita bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kita belum tahu lagi sama ada dia ni akan bully kita ke tidak, akan aniaya kita ke tidak. Tetapi sebagai seorang yang pernah dianiaya, seorang yang pernah terpisah dengan keluarga lama akibat dipenjarakan oleh musuh politik dia, mungkin dia akan lebih berhati-hati sebelum menganiaya orang lain. Mungkin sebelum dia penjarakan seseorang, dia akan fikir tentang anak bini orang tu yang tak bersalah. Mungkin dia akan menjadi pemimpin yang lebih baik, lebih adil. Kita tak tahu. So UMNO ada dua pilihan. Nak pilih manusia zalim yang dah teruk kerjakan kita dengan orang yang kita tak tahu macam mana. Mungkin Datuk Zahid dia lebih tahu siapa tu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka dia lebih yakin dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu hak dia. Aku pun walaupun sebelum ni kita ceramah bermati-matian tak nak dekat Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi bila UMNO diberikan dua pilihan, apa pilihan kita ada? Pilihan kita hanya dua manusia ni. Nak letak Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri atau letak Muhyiddin yang kita dah kena teruk dah dengan dia. Sudah pasti kita akan elak daripada Muhyiddin. Sudah pasti kita bagi peluang Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk buktikan. Dan dia pun hari ini dah 75 tahun.
Sudah pasti dengan asam garam kehidupan yang dia dah lalui. Sudah pasti dengan pelbagai pancaroba, pelbagai ranjau dan duri ni, dia akan lebih berhati-hati. Dan dia dah lihat bagaimana kerajaan boleh tumbang. Kerajaan boleh jadi tidak stabil. Kerajaan campuran ni memang tak stabil. Boleh jadi tak stabil sekiranya tak dijaga semua orang. Kalau sekerat jalan dia dah rasa dia kuat, dia buat macam Muhyiddin, dia nak bunuh kita. Kalau dia berfikir begini, akhirnya dia juga yang akan tumbang. Betul tak? Dia belajar banyak daripada pengalaman Mahathir. Dia belajar banyak daripada pengalaman kesilapan Muhyiddin. So kita ni kalau orang cerdik, kita tak belajar kesilapan orang dan ulangi kesilapan itu. Orang cerdik, dia tengok kesilapan orang, dia elak daripada mengulangi kesilapan, dia hasilkan formula-formula yang lebih baik untuk mencapai kejayaan. Ini orang cerdik. Ini kena faham. Okey? Ada lagi? Dah sejam lah ni. Sejam. Tok, satu lagi Tok. Ni banyak orang tanya ni Tok dalam komen ni. Dia kata bila nak lantik Timbalan Menteri? Itu kena tanya dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tok, ada orang tanya tu, adakah kabinet ni dikecilkan disebabkan kedudukan kewangan tu masih lagi belum di apa ni gitu? Salah satu sebab kenapa kabinet ini dikecilkan, bukan kecil banyak pun, daripada 32 buah kementerian menjadi 28. Maknanya kita buang 4 kan? Sebabnya saya rasa salah satu sebabnya ialah untuk penjimatan lah. Penjimatan. Kita tak nak belanja. Sebab bila ada 4 kementerian tambahan, kena ada 4 KSU, kena ada 4 bangunan kementerian SQ, kena ada 4 susun politik, kena ada 4 menteri tambahan, kena ada kurang-kurang pun 4 timbalan menteri. Macam-macam lah, SUSK dan sebagainya. So belanja tu banyak. Okey? Minta tolong share kita punya live pada malam ni. Siapa yang ada keupayaan untuk edit video, saya ni memang semua buat sendiri tuan-tuan. Jadi siapa yang ada keupayaan untuk edit video-video kita ni, saya berikan keizinan. Siapa nak copy, nak masuk dalam YouTube tuan-tuan, nak masuk dalam TikTok tuan-tuan, nak pendek-pendekkan, masukkan dalam YouTube, saya minta tuan-tuan, kita kena buat benda ni. Salah satu kejayaan Perikatan Nasional ialah mereka buat banyak video pendek. Mereka gunakan influencer TikTok ni, mereka gunakan sehabis baik. Kita tak ada time, kita tak ada tenaga kerja. Siapa yang nak membantu secara sukarela, saya minta tolonglah download video kita pada malam ni, pendek-pendekkan dan post di TikTok tuan-tuan. Kita kena start masuk TikTok ni, kita kena matikan serangan-serangan yang telah dilontarkan oleh Bersatu dan juga oleh PAS ini tuan-tuan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.